Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu lagi dalam channel saya. Jadi untuk video kali ini kita akan membincangkan Terengganu. Okey, Terengganu 2023. Soalan 1, antara berikut manakah simbol unit SI bagi kuantiti asas? Soalan minta awak nyatakan yang manakah simbol unit SI bagi kuantiti asas. Kuantiti asas ada 7 semuanya. Jadi kita tengok mana yang sesuai lah. Jawapan paling tepat adalah B. Okay, Candela. Candela adalah salah satu daripada 7 unit asas. Okay, Candela ni unit kepada apa? Okay, ianya adalah unit kepada luminous intensity. Boleh semak balik chapter 1, the very first chapter. Yang lain-lain semua tak betul lah Ini ampere second, millivolt, Newton meter. Ini unit bukan asas. Yang ni ada prefix. Yang ni juga unit, bukan unit asas, unit terbitan. Okey, nombor 2, rajah 1 menunjukkan graf halaju masa bagi suatu objek. Halaju masa kita highlight dulu. Velocity against time. Kita recall baliklah V against T. Apakah maksudnya? Kalau nak ingat balik, V lawan T, kecerunan kalau ada merujuk kepada pecutan. Kalau kecerunan positif, maka pecutan positif. Okey, itu yang pertama. Kedua, area under the graph mewakili nilai displacement S. Sesaran Okey, soalan minta apa? Berapakah sesaran? Apakah displacement during the first 6 second? Kena hati-hati sebab barangkali soalan dia bagi awak masa yang tidak merangkumi semua bahagian graf. Maksudnya graf sampai sini. Soalan sekarang minta sampai 6 saat sahaja. Dalam masa 6 saat, berikut adalah area-area yang terlibat. Pertama, kalau kita nak bagi dalam segitiga yang ni 1. Kemudian area seterusnya, segitiga di sebelah kanannya 2. Kemudian 6 saat. Sampai sini sahaja. Okey, sampai di bahagian ini sahaja. So ada 3 segmen, 3 shape segitiga sahaja yang terlibat. Yang ni tak termasuk. Dari 6 saat onwards tidak terlibat. Jangan pula bila awak dah faham area under the graph, kira semua area under the graph tanpa meneliti kehendak soalan. Dia nak sampai 6 saat sahaja. Sampai situ sahaja ya. Jadi kira satu-satulah. Untuk kuning ni, segitiga formula dia setengah darab panjang darab lebar. Kan, yang ni kita dapat 5 meter. Saya ingat pula tulisan ni kenapa. Okey, kemudian segitiga hijau sama juga segitiga kan, setengah darab panjang dia 5 darab lebarnya 2. Kenapa 2? Dari 2 ke 4. Jangan ambil 4, 2 ke 4 saja lebar dia. Jadi 2 lah kan. Dapat juga 5 meter. Segitiga warna pink setengah, okey, darab dengan negatif 5. Okey, bawah ni darab dengan 2. 4 ke 6, 2 kan. So dapat negatif 5 meter. Untuk cari total displacement, maka kita total kan. Total maksudnya jumlah, tambah 5 tambah 5 tambah negatif 5. Okey, 5 tambah 5 10. Tolak 5 dapat 5. Okey, so jawapannya 5 meter. Okey, nombor 3, satu eksperimen jatuh bebas sebiji bola tenis dan sehelai bulu pelepah dijatuhkan dari ketinggian yang sama dalam kebuk vacuum. Okey, vacuum chamber. Dan vacuum chamber ni apa? Ruang di mana no air particle. Tidak ada partikel udara, bermaksud tidak ada geseran udara, tidak ada air resistance. Kuantiti fizik manakah tidak berubah? Okey, jawapannya adalah nilai gravitational acceleration dalam bentuk simbol G. G tak berubah Alright. Ringkas nombor 4,
Rajah menunjukkan seorang bomba memadamkan api akan terhumban ke belakang. Ni ke keyword soalan ni, terhumban ke belakang, thrown backwards, apabila air memancuk keluar dari hos dengan laju yang tinggi. So air memancuk ke depan dan bomba mengalami reaction ke belakang. Ini action reaction pair. Reaction ke belakang ini action. Actionnya adalah air memancuk ke depan dengan sejumlah momentum, maka reaction pun berlaku ke belakang. Action reaction pair. Okay, for every action there will be reaction of the same magnitude but opposite direction. Yang tu adalah Newton third law. Okay, apakah antara faktor berikut yang manakah mempengaruhi pancutan air keluar dari hos? Okay, jawapan nombor 4 adalah D, momentum. Okay, jadi kalau kita tengok formula bagi momentum, dia terkait dengan soalan ni lah. Momentum is the product of mass and velocity. Kan dia kata tadi air keluar dengan hal laju yang tinggi. Bila hal laju tinggi, momentum juga tinggi, mempengaruhi pancutan air. Okey, itu faktor dia. Nombor 5, rajah menunjukkan seorang budak lelaki menggunakan teknik lompat jauh yang betul agar tidak mengalami kecederaan pada kakinya. Apa dia buat? Dia bengkokkan. Dia bend his legs. Bend his kan? His legs upon landing. Sorry lah, tulisan kenapa buruk sangat ni. Upon landing. Okay, semasa nak mendarat tu dia membengkokkan kakinya. Tindakan ini tidak lain tidak bukan berkait dengan impulsive force. Impulsive force formulanya M V tolak U bahagi dengan T. Kenapa bengkok kaki dapat mengurangkan impulsive force? Kerana cara tersebut dapat memanjangkan masa sentuhan, lengthen the impact time. When the impact time lengthen, bermaksud kakinya bersentuh lama dengan lantai, maka impulsive force akan jadi rendah. Okey, jawapannya bagi nombor 5 adalah to reduce or decrease the impulsive force. Nombor 6, terdapat pernyataan berikut yang menakar betul tentang berat. Okey, jawapan bagi nombor 6 adalah vektor, kerana berat dia ada magnitude plus magnitude-nya, misalnya ada 7 Newton plus ada direction, dan direction of the weight always downwards ataupun ke arah pusat bumi. Okey, B salah, fix at all places, sebab dekat mareh nilai berat berubah sebab G berubah. Pecutan graviti juga tak sama. Okey, weight bukan pecutan graviti. Dan D, kuantiti jirim, ini adalah mass. Ini adalah definition bagi mass, bukan weight. Nombor 7, graf manakah menunjukkan hubungan yang betul antara daya graviti F dan jarak antara pusat? Yang ini kita jawab berdasarkan formula yang diperkenalkan oleh Newton, Universal Law of Gravitation. G besar darab M1 darab M2 bahagi R square. Kita tengok hubungan antara force dengan R. Dia minta force dengan R kan, satu atas satu bawah. Okay, bila satu atas satu bawah, bermaksudnya apabila nilai R bertambah, okay, jarak di antara dua pusat jisim tersebut bertambah, maka daya yang bertindak ke atas kedua-duanya akan berkurang. Paling tepat adalah C, inversely proportional. Okay, 8, satu hukum, semua planet berbentuk elips. Tu dapat lah kan, semua planet bergerak dalam orbit berbentuk elips. Ni yang first. Okay, yang kedua, same time same area. Yang ketiga, T square directly proportional to R cube. Okay, nombor 9, apakah faktor yang mempengaruhi hal laju lepas?
Okey, nombor 9 ni hal laju lepas, kita check balik formula dia adalah G darab M besar bahagi dengan R, kemudian ada square root lah. So soalan tanya apakah factors? Jadi factors dia ada dalam ni ya, yang ada dalam ni. So G will not be the factor because G is a constant. G ni dia nilai constant, so dia tak termasuk lah. Artinya kita boleh kaitkan antaranya adalah jisim planet tersebut dan juga jarak dari pusat objek kepada pusat planet. Okey, nombor 9 paling sesuai adalah jejari dan jisim planet. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan terma? Ni direct saja. Keseimbangan terma berlaku apabila no net heat flow ataupun net heat rate become zero. Yang ni maksudnya bukan haba tu kosong, tapi pemindahan haba dari objek pertama ke objek kedua dan dari objek kedua ke objek pertama adalah sama banyak. Misalnya haba dari A pindah ke B 20 Joule, haba daripada B ke A juga dipindahkan sebanyak 20 Joule. Jadi bila kita cari net maksudnya total kan, kita tolak dua-dua ni, kita dapat 0, kosong. Itu maksud penyataan dia. Okay, antara lainnya untuk thermal equilibrium adalah the two object will have the same final temperature, mempunyai suhu akhir yang sama. Nombor 10 selesai. Nombor 11, Raja menunjukkan lengkung penyejukkan. Okey, ini lengkung penyejukkan. Kita juga boleh tengok dari graf bahawa suhu menurun. Okey, the temperature drops. Kemudian when object changes its state from gas to solid. Ini mustahak bermaksud di bahagian sini dalam bentuk gas, kemudian yang mendatar ni adalah campuran gas dengan liquid. Saya tulis L je lah gas dengan liquid, dan akhirnya telah bertukar sepenuhnya kepada liquid pada R. Alright, nombor 11, apakah yang berlaku kepada kedudukan Q? Kita tengok sini. So dekat Q ni apa berlaku? Baik, nombor 11 jawapannya C. Tenaga kinetik molekul tidak berubah. Okey, tenaga kinetik tak berubah. Apa yang berlaku kat sini adalah haba tidak digunakan untuk menurunkan suhu, sebaliknya digunakan untuk menukarkan gas kepada liquid. Okey, gas kepada liquid. Yang ini adalah latent heat of panggil vaporization. Latent heat of vaporization. Okey, selesai. 12, dah masuk hukum gas. Tekanan awal dan suhu udara dalam tayar lori masing-masing ialah, okey, ni tekanan. Tekanan simbol dia apa? P. Tekanan awal P1. Suhu 35 T. Tapi masalahnya sekarang ni, ini adalah hukum gas. Bila hukum gas, kena pastikan suhu dalam Kelvin. Make sure berapa kali dah kita pesan kan. Jadinya sekejap lagi kita ganti dengan 273 tambah 35 lah. Okay, menukarkan degree Celsius kepada Kelvin dengan menambahkan 273. Bagi yang baru-baru jumpa channel ni, saya dah ajar banyak kali dah jadi kalau ni first time, boleh tengok set lain juga boleh tengok negeri lain juga. Tengok ulang-ulang kali berapa set saya ni, tengok je. Tengok pun okey kan. Kalau rajin sikit, salin kan. Download ni dekat link bawah video, saya ada bagi link download soalan ni. Lepas tu cuba buat sendiri. Lepas tengok, cuba buat sendiri pun okey juga. Okey, kemudian selepas perjalanan, tekanan udara menjadi 813 kilopascal. So ini P2. Hitung suhu udara dalam tayar dalam degree Celsius. Okey, suhu udara maksudnya soalan suruh cari T2 sama dengan tak tahu.
Okey, nak pakai formula apa? Kalau P dengan T, daripada segitiga yang hukum gas tu, kita ada PVT. So apa hubungan antara P dengan T? Okey, apabila temperature meningkat, pressure meningkat. Yang ni B, C, G. This is Gay-Lussac's law. So formula dia P bahagi. Hati-hati ya. Ni P dengan T ni dia atas bawah, bahagilah. So P1 T1 sama dengan P2 bahagi T2. Okey, ganti nilai 790. Okey, kilo pascal dengan kilo pascal ya. Saya highlight. Ada pelajar tanya, cikgu, kilo ni kena tukar ke? Tak payah, sebab dua-duanya dalam kilo pascal. Nanti kita boleh cancel off. Tak payah letak ribu kat situ, tak perlu. Okey, so 790 saja. Bahagi dengan T1 adalah hasil tambah 273 dan 35, samakan dengan P2 813 bahagi dengan T2. Okey, selesaikan matematik ni. T2 awak sepatutnya dapat 319.967 Kelvin. Okey, daripada situ awak perlu tukar, sebab soalan nak dalam degree Celsius. Soalan nak suhu dalam degree Celsius. Kalau nak tukar pergi Kelvin, tambah 273. Kalau nak tukar degree Celsius balik, tolak 273. So dapat 43.967 darjah Celsius. That give you answer D. 13. Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang gelombang elektromagnet? Ini ciri-ciri EM wave. Okey, yang manakah betul? Jawapan nombor 13 adalah D, terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet. Electric field and magnetic field. Sebab tu dia panggil electromagnetic wave. Dan kedudukan mereka is oscillating perpendicular. Kedudukannya adalah 90 darjah antara satu sama lain. EM wave adalah terdiri daripada electric field dan magnetic field yang berada 90 darjah antara satu sama lain, yang oscillating pada sudut 90 darjah. Yang ni boleh tengok ada dalam buku teks, ada gambar dia. Saya nak jimat masa sikit, saya tak melukis lah. Okey, 14 is Raja 5 menunjukkan seekor ikan lumba-lumba menghantar gelombang. Okey, ikan lumba-lumba, apakah nama gelombang yang digunakan? Okey, ikan lumba-lumba ni dia hantar satu gelombang yang berfrekuensi tinggi. Satu gelombang yang berfrekuensi tinggi kita panggil gelombang ultrasonik. So jawapan dia C. Okay, infra maksudnya low frequency, ultra high frequency. Audiosonik saya tak pasti pula lah. Saya tak pasti Alright, high frequency. 15. Oh, yang ni kalau soalan tukar binatang jadi kelawar, kelawar pun ultrasonik juga ya. Okey. 15. Susunan radas interference bunyi. So pakai speaker, dua speaker, kemudian daripada dua speaker tu pada satu jarak kita dengar bunyi kuat dan bunyi lemah yang berselang-seli. Maksudnya sini dengar loud, soft, loud, soft, loud, soft. Macam tu. Okey, yang berselang-seli. Okey, apa soalan nak? Calculate the wavelength, kirakan panjang gelombang. Untuk interference, kira panjang gelombang, lambda sama dengan AX bahagi D. A adalah jarak di antara dua sumber. So sumber kita apa? Speaker. Jarak di antara dua sumber 2. Okey, X adalah result, keputusan. Apa keputusan dalam interference ni? Keputusannya adalah bunyi kuat dan bunyi perlahan yang berselang-seli. Kita kena ukur jarak dari kuat ke kuat yang bersebelahan, atau dari soft ke soft yang bersebelahan consecutively. So kebetulan kita ada sini loud ke loud, dia bagi 0.9 meter. Bahagi dengan D. D adalah jarak
daripada A sampai kepada X yang diukur. Saya lihat dulu. D adalah jarak dari A kepada X, iaitu 3 meter. This is D. Okay, so 3. Selesaikanlah matematik tu. Okay, nombor 15, awak akan dapat 0.6 meter, and that give you answer A. Selesai. 16. Nyatakan satu ciri gelombang elektromagnet. Lah, tanya pula lagi sekali. Okay, so B, gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium perambatan. Does not require propagation medium. Maksudnya boleh merambat dalam keadaan vacuum. Contohnya macam visible light. Visible light ni daripada matahari. Cahaya matahari macam mana boleh sampai kat bumi? Kan daripada matahari nak ke bumi ada satu ruang vacuum, tapi yet cahaya matahari boleh sampai. Bermaksud EM wave boleh merambat dalam keadaan vacuum. 16 selesai. 17. Satu sinar cahaya merambat dari udara ke dalam kaca. Okey, ni udara, sini kaca, kurang tumpat ke tumpat. Udara is less dense, kaca adalah denser. Okey, soalan tanya apa? What happened to the light ray? Of course akan dibiaskan. Okey, akan dibiaskan, tetapi mendekati ke menjauhi. Ingat ya, kalau dari kurang tumpat ke tumpat, mendekati. Itu dia punya pair dia, mendekati normal. So macam gini lebih kurang dia, mendekati normal. Lurus sorry saya tak buat garisan lurus. So 17 A, refract towards normal. 18. Cahaya merambat dari medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Okey, kemudian nombor 2, ni syarat nombor 1 Okey, syarat nombor 2, sudut tuju lebih besar dari sudut genting. I lagi besar pada C, yang ni merambat dari denser to less denser. Dua-dua syarat ni kalau awak dah study dan buat banyak set, awak tahu ini adalah syarat pantulan dalam penuh. Dua condition untuk total internal reflection berlaku. Okey, ni dua syarat dia lah. Okey, 19. Rajam melakukan susunan radar eksperimen mengkaji hubungan antara jarak U dan V bagi kanta cembung. Okey, yang manakah dapat meningkatkan jarak image? Okey, jawapannya adalah B, jarak image. Kalau kita nak image tu duduk lebih jauh daripada kedudukan asalnya, maka kena dekatkan objek kepada kanta. Yang ni awak boleh rujuk ray diagram. Ray diagram untuk convex semuanya ada 6 lukisan. Okey, awak rujuk semula. Awak tengok kalau kita bawa objek mendekati kanta, which is yang ada dalam buku teks tu, mendekati kanta, image punya jarak akan jadi makin jauh. Okey, dalam buku teks, buku nota pun ada untuk proving dia lah. Kalau saya nak lukis satu-satu jenuh juga kan. Alright, 20. Sebuah cermin cekung, okey, concave mirror. This is the mirror. Concave sifatnya adalah memfokuskan cahaya. Sebab tu cahaya paralel akan jatuh atas titik F. Okey, apakah jarak di antara P ke F? Okey, P ke F mana dia? Dia tanya sini sampai sini kita panggil apa? Daripada P ke F ini kita panggil panjang fokus. Kalau sini ke sini adalah 2 kali panjang fokus. So ni asas je lah So 20 jawapannya panjang fokus cermin itu. Baik, itu saja untuk bahagian 1 part 1. Nanti insyaAllah saya kongsikan lagi dalam part 2 dari soalan 21 hingga soalan 40. Terima kasih, share banyak-banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.